Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi. Okay, sorry sebab kebantal ni. So saya akan kongsikan cara-cara saya buat entry dan juga kira risiko, dan juga macam mana saya ambil TP. Okay, saya akan kongsikan, mungkin kawan-kawan lain boleh tolong saya perbetulkan saya punya, iaitu pendapat ke, ataupun perbaiki lagi saya punya skill. InsyaAllah kita sama-sama kongsi ya. Ok, mari kita mulakan. Start daripada monthly. Saya akan start mapping dulu. Sekarang saya dah letakkan line ni first untuk saya tandakan di monthly. Ok, saya zoom. Alright, ok, nampak sini. Saya tandakan di monthly. Kemudian saya tandakan di weekly mengikut CDS. Monthly pun CDS dia adalah CTU. Di sini CTU tandakan. Ini CTU CTU. Lepas tu kita pergi ke weekly. Kita lihat apakah CDS dia. Kita pergi ke weekly, kita nampak situ ada CCU dan kita tandakan rectangle di sini CCU. Lepas tu kita tandakan di mana tempat entry dia, iaitu menggunakan rectangle juga. Kita tandakan. Okay, dan kita tandakan di daily. Tengok signal terkini dia adalah CTD guys. So kita nampak CTD, kita tandakan dulu CTD ni di sini. Okay, CTD macam ni. Kemudian tandakan zone entry dia. DMA purple. Yep, begitulah. Okay, dapat. Alright, okay. Setelah saya mapping daripada monthly dan juga daily, saya pergi ke H4 untuk kepastian. Okay, H4 menunjukkan CTU guys. H4 ni masih CTU guys. So kita tandakan untuk mesti terkini. Ini CTU Alright, lepas tu suka saya buat dekat sini. Saya biasanya kalau selepas mapping, saya akan tandakan satu line untuk setiap entry. Line zone entry di mana CDS tu. Saya akan nampak lah, membantu saya untuk lebih nampak, insyaAllah. So standard je macam tu, free guys, standard je. So big line lagi untuk daily, kita tanda sini, tanda je, bukan entry pun. Ok, kemudian kita pergi ke H4. Mana H4? Tandakan je. H4 dekat dengan itu weekly Okay. Alright, mari kita mulakan. Di sini monthly menunjukkan signal trend uptrend, iaitu CTU, dan weekly juga menunjukkan uptrend tapi continuation, CCU. Candlestick continuation uptrend, tu ringkasan dia CCU. Lepas tu daily menunjukkan CTD. Okay, candlestick trend downtrend. H4 CTU. Kalau kita tengok daripada H4 daily weekly, okay, menunjukkan trend tu lebih kuat ke atas tau. Oleh kerana daily ni adalah signal downtrend, kemungkinan besar lah daripada pengalaman saya,
kemungkinan besar dia akan cuba cari balik ni untuk apa, retest. Candlestick akan retest satu kat sini, dekat area ni. Saya ambil arrow okey, dekat area sini, dekat zone ni lah, zone weekly ni. Dia akan cuba retest nanti. Saya akan cuba entry buy lah kat sini. Tapi untuk sekarang, bila kata buy kat sini, untuk sekarang lah, sebab kita intraday kan. So oleh kerana intraday, kita fokus pada daily dan juga H4. Kita pergi ke H4. Okay, H4 menunjukkan CTU. Tapi walaupun dia CTU, dia berada di zone-zone resistance yang kuat juga. Bila kita tengok kat sini, boleh tanah kuat. So apa saya kata kuat? Sebab ni zone-zone daily ni kat sini. Sini zone sedikit ni lah. Habis tu ni zone kuat. Ni pun kuat juga ni. Lagi sini pun kuat. Macam mana saya kecilkan? Kat area sini lah. Kalau saya tanda saya besarkan, dia sekejap. Saya ambil ni je lah. Zone ni. Nampak kan? Range agak besar juga. Cuba saya tandakan. Nak tengok berapa pips ni daripada sini. Dalam 300 pip. Okey, 300 pip. Agak besar untuk account standard. Delete semula je. Delete semula, okey. Kita balik kepada kita punya ni, analisa kita. Saya buat zone ni untuk saya aware lah, yang mana saya anticipate, saya jangkakan floating boleh sampai situ dan melebihi lah. Sebab bila kita pergi ke monthly, kita tengok di zone ni, saya zoom. Yep. Saya ambil line. Sorry. Okay ni. Ni zone yang jangkaan floating yang dijangkakan. Rasa mungkin akan ke situ. Mungkin tak sampai, mungkin sampai. Di antara dua tu. Untuk belief yang saya believe dia tak sampai lah. Kalau sampai, saya bersedia lah macam tu. Dia dua. So saya balancekan antara dua tu. Saya tak terlampau expect dia nak turun, dia nak naik, expect naik. Tak. Sebab kalau saya expect, nanti saya rasa kecewa. Okay. Dah pernah buat. So memang tak workable lah. Mengecewa. Apa saya delete tadi tu. Lemak saya delete line daily lah. Saya ambil balik line daily. Sekejap. Sorry kalau video ni agak panjang. Tak apa. Kita tengok proses. Saya kongsikan proses saya analisa lah. Okay. Lepas tu saya suka mapping mapping klasik, volume dan juga CDS. CDS yang saya pakai tu basic je, Mastery, ikut CTU CTD semua tu. Kalau nakkan extra, saya akan guna Fibo lah. Tapi untuk sekarang ni Fibo saya tak masuk, sebab mungkin panjang lagi video ni. Saya masuk Fibo tak berapa nak relevan. Macam tu. Sebab saya pun banyak benda basic yang saya masih lagi belajar untuk upgrade. Untuk sekarang ni saya akan entry kat mana? Entry kat sini je. Sebab apa saya entry sini? Sebab sini adalah dead cross untuk daily. Untuk mapping klasik lah. Untuk mapping klasik. Dan zone ni pula adalah, kita pergi ke weekly. Blade line weekly guys. Blade line weekly. So jangkaan contohlah yang saya nampak lah market ni kan, dia ada dua. Satu, kalau minggu ni kalau dia naik, kemungkinan dia akan berlega-lega di zone ni. Right? Minggu ni lah dia akan berlega-lega di zone ni.
Minggu depan MA purple ni akan ke depan, dia akan turun di sini. Saya ambil arrow, mungkin arrow nampak ke? Arrow lah, saya ambil arrow. Okay, mungkin dia akan turun ke sini, ke line ni, sini. Sekejap, saya ambil line nampak jelas sikit. Sorry, silap tekan tadi. Okay, ni kemungkinan dia akan MA purple tu kan ke situ lah. Saya tak ni pun, saya menjangkakan je. Saya letak warna pink. Pink dan sikit. Okay. Di sini mungkin saya menjangkakan di situ. Okay. Jadi selepas untuk melengkapkan daily punya CDS ni, okay, untuk melengkapkan dia punya CTD ni, dia mesti kena TP. Macam mesti tu tak juga, tapi dia boleh turun lah. Maksudnya dia kena retest dulu untuk dia naik atas lagi. Sebab apa? Monthly ni, dia kita tengok balik monthly untuk isi 359. Okay, monthly ni baru retest 1, 2 guys. So lagi satu untuk ketiga kalinya. Untuk kali ketiga. Okay, untuk kali ketiga ni kemungkinan dia akan cuba naik. Dia akan cuba naik tembus ke ni lah, kemungkinan lah. Tapi dia akan naik lah. Itu dia punya kekuatan dia nak tolak. Itu saja. Sebab satu, dia punya sideway ni dah panjang juga. Berapa bulan ni? Satu terkira ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekejap. Wih, panjang baik. Panjang sideway ni. Ini kalau dia pergi jauh jugalah. Dia boleh lah pergi jauh. Maksudnya ada tendensi dia nak ke atas ataupun ke bawah. Dia jauh. So berhati-hati. Kenalah set kita punya risk tolerance. Okay, apa nak buat sekarang ni? Kalau saya sell tadi, saya tunjukkan di daily ni ada black line, dan juga weekly ada black line. Kemudian price dia kemungkinan akan dia punya MA purple, iaitu SCZ1 MA purple akan berlega-lega di kawasan kemungkinan yang saya jangkakan lah. Dia akan ke sini. Dan price tu kemungkinan dia akan lajak sikit. Maksudnya dia akan floating, kemudian dia turun, ataupun dia cari ke monthly, ataupun dia tak kena monthly. Maksudnya dia antara dua, kena tak kena. So kita expect dia kena sikit lah. Macam tu, expect pula. Maksudnya kita jangkakan dia boleh kena dan tak boleh kena. So risk yang saya ambil, okay, selepas saya dah entry di situ, risk yang saya ambil adalah 500 pip. Sebab saya account micro 300 USD, saya masukkan 0.02 untuk medium account ni, gross account saya. Okay, saya hanya boleh masukkan 0.02 saja di satu kawasan ni, di sini. Okay, dan saya letak saya punya risk tolerance. Ni risk tolerance tau, bukan cut loss ke. Maksudnya dia tak semestinya kena sampai ke SL tu. Dia ada syarat-syarat yang dia nak menyebabkan dia nak naik ke atas. Dah cukup, saya memang cut lah. Dia bila maksudnya bila ada syarat-syarat tu, maksudnya dia ada CTU ke, CCU ke. Contoh di H4. Okay, kita tengok H4 BB, up BB, upper BB. Saya kecilkan sikit. Okay, contoh dia buat kat sini CCU. Kena cut lah. Kalau tak dapat nak tampung. Macam ikut standard banyak. Kita tengok daripada bawah ni ke sini, ke line belegar 87 pip, 8 dolar. Kalau ikut sen baru 80 sen. Untuk kali 2 8 dolar, 16 dolar. 16, mungkin 16. Kalau ni 80 pip kalau ikut standard.
Kalau ikan sen baru RM60. Dia lain, beza dia punya risk dia tu. Kita pergi ke maksudnya ke risk. Saya dah cerita pasal risk. So saya nak cerita pasal TP pula. TP ni kalau saya lah, saya akan ambil TP di zone yang mana confluent kuat, iaitu zone confluent daily dan juga confluent H4 ni MA pink. So dia berdekatan, jadi saya ambil zone yang berdekatan lah, di situlah. Dan juga saya tengok static punya ni support. Saya cuba tengok static punya support. Kalau macam ni saya lainkan. Saya dah lain ni. Contoh dia sini dan juga sini. Lebih kurang lah di situ. Saya punya atas sikit, saya naik atas sikit sebab saya ataskan sikit tu sebab mungkin dia punya spread kan. Spread dia tak dapat nak ni, tak tercapai mungkin. So saya ambil saya bagi market discount lah macam tu. Macam tu lah lebih kurang. Macam saya tolerate lah. Saya ambil sikit. Yang penting saya nak profit tu je. Mungkin kalau ada kawan-kawan lain yang nak kongsikan, bolehlah tinggalkan komen ataupun reply saya punya video ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Take care. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.